Assalamualaikum guys. Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Alhamdulillah hari ini berada di Pekan Ipoh kalau ikutkan itu Ipoh Parade. Dan ini ada hotel lah. Dulu Hotel Shun, sekarang dah tukar nama apa tah, AC Marriott ke tak silap saya. So itu orang kata sekadar selingan tapi yang paling penting hari ni kita nak review sebuah bas elektrik. Apa yang istimewa pada bas ni, sekejap lagi kita tengok. Saya tak ada info lagi mengenai spesifikasi untuk bas TMS EV ni. Waktu saya pergi TMS hari tu, bas ni ada je kat tepi pagar tu. Tapi disebabkan kekangan masa, waktu tu saya nak balik Ipoh cepat sikit. Cepat sebab dah penat hari tu. 5 buah bas kita review daripada pagi sampai ke petang. Jadi tak sempat untuk kita review bas TMS EV ni. Tapi hari ini kita berkesempatan untuk melihat luar dan juga bahagian dalaman bas TMS EV. Yang kita tengok bahagian komponen dalam kat bas ni. Kita nak cerita pun tak tahu apa, tapi inilah bahagian bateri dia dan mechanical untuk bas TMS EV ni. Mungkin tak apa, nanti Yuk cuba dapatkan info lebih lanjut daripada TMS dan kita akan letakkan di pada description video pada kali ini. So kita tengok dulu bahagian mata bertentang mata untuk TMS EV ini. Bahagian hadapan berwarna biru dan juga warna putih dan tertulis TMS Bus EV Plus TMS EV. Saya undur sikit belakang kita supaya kita dapat lihat wajah penuh untuk bas TMS EV ini. So inilah wajah penuhnya lampu LED, full LED, warna putih dan signal juga menarik nampak tu, nampak garang mukanya. Manakala itu sebuah motor elektrik juga yang tertulis Perak Transit. So itu akan jadi motor runner untuk Perak Transit nanti. Ada bahagian dalaman bas EV ini, ada beberapa bahagian tempat duduk. Kalau kita tengok yang depan tu, itu untuk orang kata tempat duduk otomat untuk yuka orang tua, orang mengandung kan. Sama juga dengan yang ini, yang warna merah ni. Okey, kita pergi dekat sikit begitu, ada dua lah, cuma tempat dia agak tinggi sikit. Yang ini tempat duduk biasa. Ada lagi dua untuk tempat duduk untuk orang OKU lah, OKU ataupun yang tempat duduk keutamaan untuk ini ada gambar dia pun sekali tengok yang ibu mengandung, orang yang sakit ataupun warga emas. So seat yang selebihnya berwarna biru seperti di dalam video ini. Yang inilah keistimewaan yang ada pada bas EV ni, sama seperti bas pink tu, mesra OKU orang kata. So yang ini boleh dibuka rem ni untuk kerusi roda. Orang yang menaiki kerusi roda masuk ke dalam bas ini. Di sini tempat letak kerusi roda. So ada seat belt untuk kerusi roda. Dan ini pun rasa seat ni boleh buka ni. Ya betul. Begitu. Seatnya boleh buka, ada dua okey, begitu. So inilah feature terbaik yang sangat-sangat diperlukan pada orang kata zaman sekarang lah. Bas yang mesra OKU. Okey, tempat ni agak sempit sedikit, so Yuk kena pakai boot 0.6. So akan ada gegaran kecil lah pada video ini. Tapi tak apa, yang penting kita dapat melihat secara terperinci lah apa yang ada dalam bas TMS EV ini. So yang ini adalah steering untuk bas ini TMS EV. Nampak tu ada TMS EV. So ada butang-butang macam-macam ada ni set walkie-talkie Dan ini panel meter untuk bas ini. Dia bagi tahu lah berapa kilometer, range dan sebagainya. Inilah paparan panel yang ada. So bas ini juga seperti biasa dilengkapi dengan sebuah monitor untuk mengawal CCTV dalam bas ini. Panel aircon dan ini butang. Bas ni automatic. Nampak tu? RND. Ini daripada pintu hadapan. Pintu hadapan ni ada dua pintu. Pintu hadapan dan juga pintu tengah seperti biasalah. Untuk ada rem untuk membawa kursi roda dalam bas ini. So ada 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tempat duduk dalam bas ini. 15. So tak termasuk yang inilah ada 2. Kalau campur yang ini ada jadi 17 tempat duduk semuanya. So bas ini juga dilengkapi dengan CCTV seperti biasa. Airconnya ke atas. USB charger pun ada tak? Saya rasa tak ada kot yang ni. Tak ada je. Sebab perjalanan untuk bas ni nanti akan digunakan dalam bandar lah. Sebab orang kata kenderaan elektrik ni lebih efisien digunakan di dalam kawasan bandar. So tu dia. Kebetulan bas Hoho pun sampai sekali. Sebab dia ada event hari ni. Ada 2 buah bas AKH 8738 dan sebuah lagi. Ada 2 buah bas Hoho kat sini. Sambil-sambil tu kita tengok lah kan ada bas Hoho ni. Selesai kita masuk bahagian dalam, kita kembali ke bahagian luaran semula. Kita lihat semula corak yang ada, warna yang ada pada bahagian badan bas yang dibuat oleh TMS EV. So kita nampak warna biru, di bahagian tengahnya ada sedikit warna putih dan juga corak berwarna kuning. Saya rasa ini unit prototype kalau tak silap saya lah. Kalau tak silap saya. Sana dekat bahagian tepi sebelah pemandu bas ni ada beberapa feature-feature yang berada pada bas ini, iaitu mempunyai bateri 140 kWh dan 40 kW full charge within 3 hours, menggunakan air suspension dan juga hydraulic brake dan juga ABS. Kau perasan kat sini lah tempat nak ngecas bas elektrik ni. Dia berada di sini. Tu begitu. Okey, kita tutup kat sini. So kita nampaklah taburan warna yang ada pada bas ini. Warna kuning, putih dan juga warna biru. So masa ni ada satu stiker sebab bas ni sekarang tengah ada digunakan untuk event ni lah. Ni dia 3 City Window Series Smart Green ASEAN Cities 21 hingga 23 April 2025 berada di Ipoh City Malaysia, iaitu di Hotel AC Marriott kalau tak silap. So dengan kerjasama macam-macam dah tulis ni, H-Point, Electron, Spark apa saya tak pernah tahu ni VSD Automation, PMW, Group of Company, TMS Bus dan S Highlands. Inilah reka bentuk untuk stesen mengecas bas ni nanti. Dia tulis tu EV Mini Bus dan Charger Initiative, Perak Transit Berhad, VSD Automation. So macam inilah, dia belum berfungsi secara 100%, tapi beginilah reka bentuknya. Dan akan ada sebuah stesen ni, EV Minibus Charger ni di Medan Kit dan juga sebuah lagi di pekarangan dataran MBI kalau tidak silap saya. So inilah sebuah prototype yang rasanya terbaik lah untuk sebuah elektrik bus tahniah TMS Bus, dan dengan kerjasama Perak Transit menjayakan program di Bandaraya Ipoh ni lah selama 3 hari ini. Dan bas ini pun akan dipulangkan semula ke TMS Bus pada hujung minggu ini. Alhamdulillah sempat juga kita buat review serba sedikit. So kalau betul jadi kenyataan, Perak Transit akan mengeluarkan bas EV ini, kita tunggu dan lihat insyaAllah. Kalau ada berapa buah kita tunggu, dan apakah laluannya kita tunggu, dan ada rezeki nanti Legasi Bus Malaysia akan review semula. So terima kasih yang support Legasi Malaysia. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.